Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk baru iaitu tajuk selesaikan pecahan, perpuluhan dan beratus. Pengajaran dalam video ini berdasarkan sukatan pelajaran KSSR buku teks matematik tahun 3 jilid 1. Murid-murid bolehlah merujuk pada muka surat 110 sehingga 113. Bagi yang baru menonton video cikgu ini, bolehlah tekan subscribe dan loceng untuk notifikasi video yang baru dan lain. Soalan nombor 1. Perhatikan gambar rajah ini. Kakak Danny sedang membuat sos spaghetti dengan mencampurkan cendawan dan daging kisar. Soalan nombor 1. Kakak Danny sedang membuat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1/4 kilo cendawan dan 1/2 kilo daging kisar. Berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Langkah pertama, kamu mestilah boleh mengenal pasti maklumat penting. Okey, kalau cikgu lihat petikan tadi, maklumat pentingnya adalah 1/4 kilo cendawan dan 1/2 kilo daging kisar. Jadi soalannya di sini, berapa jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Jadi soalannya, jisim dua bahan yang dicampur. Ini maklumat penting dan ini soalannya. Yang hendak dicari adalah jisim dua bahan yang dicampur. Perkataan dicampur ini menandakan awak akan menggunakan operasi tambah. Okey, baiklah. Sekarang awak dah kenal pasti maklumat penting dan soalan yang hendak dicari adalah jisim dua bahan yang dicampur, iaitu kita menggunakan operasi tambah. Maknanya 1/4 akan ditambah dengan 1/2 kilo. Okey, ini maklumat penting. Dan sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana kita hendak menambah dua pecahan tadi. Okey. Sekarang 1/4 kilo kita akan tambahkan dengan 1/2. Jadi berapa nilainya? Langkah pertama, awak lihat penyebutnya berbeza. Yang ini 4 dan ini 2. Dalam video yang lepas, cikgu telah tekankan kalau mempunyai penyebut yang berbeza, langkah pertama kita kena samakan penyebutnya dahulu. Maknanya 1/2 ini kita akan cari pecahan setara yang mempunyai penyebutnya 4. Jadi 1/4 kita salin sahaja, kemudian tambah. Dan bahagian 1/2 ini kita akan carikan pecahan setara untuk penyebutnya 4. Jadi kalau kita lihat 2 ini darab 2, baru kita akan dapat 4. Kalau penyebutnya didarab 2, maka pengangka perlu didarab dengan 2. Jadi 1 darab 2 adalah 2. 2 darab 2 adalah 4. Jadi sekarang penyebutnya adalah sama, 4. Barulah kita boleh menambah nilai pengangka, iaitu 1 dan 2. Okey, 1 tambah 2, 3. Saling sahaja, penyebutnya 4. Jadi jawapannya di sini adalah 3/4. Jadi jumlah dua bahan dicampur adalah 3/4 kilo. Soalan nombor 2, mengenal pasti masalah pecahan yang melibatkan operasi tolak. Soalan nombor 2, Eli ingin membuat
alas meja. Dia ada 2/5 meter kain sahaja. Dia memerlukan 9/10 meter kain. Berapakah panjang kain yang perlu dibelinya? Jadi, kita akan gariskan maklumat penting dalam petikan. Dia ada 2/5 meter kain sahaja. 2/5 meter kain sahaja. Dia memerlukan 9/10 meter kain lagi. 9/10 meter kain lagi. Berapakah panjang kain yang perlu dibelinya? Okey. Berapa yang perlu dibelinya? Jadi, maklumat penting di sini adalah 2/5 meter kain sahaja yang Ellie ada, tetapi dia memerlukan 9/10 meter kain lagi. Jadi, soalannya, berapakah yang perlu dibelinya lagi? Jadi, kalau kita fahami maklumat penting ini, soalan ini hendak kita mencari baki kain yang perlu dibeli lagi. Baki, kalau disebut baki, itu bermakna kita akan membuat operasi tolak. Okey. Kita dah faham soalan, kita dah tahu maklumat penting, baru kita boleh membuat operasi tolak. Jadi, cikgu akan tunjukkan operasi tolak. Okey. 9/10 meter yang diperlukan, tapi Ellie dah ada 2/5 meter sahaja. Jadi, berapa lagi yang perlu Ellie beli? Okey, langkah pertama kita perhatikan penyebutnya dahulu. 10, 5. Maknanya penyebutnya tidak sama. Apabila penyebut tidak sama, kita perlu cari pecahan setara supaya nilai penyebutnya adalah sama. Baiklah. Jadi, kita akan mulakan operasi menolak. Okey, 9/10 tolak. Okey, kita akan cari nilai pecahan setara untuk 2/5 yang penyebutnya adalah 10. Jadi, kalau nak cari penyebut 10, 5 ini perlu didarabkan dengan nilai 2. 5 darab 2, apabila penyebut didarab dengan 2, maka pengangka perlu didarabkan dengan 2 juga. Okey. Sekarang, 2 darab 2, kita akan dapat 4. 5 darab 2, 10. Sekarang, nilai penyebut kita adalah sama, iaitu 10, 10. Barulah boleh kita menolak. Jadi, 9 tolak 4 adalah 5. Kita salin saja penyebutnya ada 10, ya. Jadi, kita akan dapat pecahan 5/10. Kalau kita lihat 5/10 ini, pecahan ini boleh dipermudahkan lagi. Dipermudahkan lagi dengan membahagikan dengan 5. Jadi, 5 bahagi 5. Penyebut juga perlu dibahagikan dengan 5. Jadi, pecahan ini akan dimudahkan menjadi 5 bahagi 5 akan dapat 1. 10 bahagi 5 kita akan dapat 2. Ini adalah jawapan akhirnya. Yang diperlukan Ellie adalah 1/2 meter kain lagi. Okey? Contoh nombor 3. Sekarang kita akan mengenal pasti masalah dalam bentuk nombor perpuluhan. Soalan nombor 3.
Hakim memancing 0.9 kilo udang galah. Suresh memancing 0.55 kilo udang galah. Berapakah beza jisim udang galah mereka? Jadi, maklumat penting dalam petikan tadi adalah Hakim memancing 0.9 kilo udang galah. Manakala Suresh memancing 0.55 kilo udang galah. Soalannya, berapa beza? Berapa beza? Kalau disebut beza, secara automatik kita akan mencari operasi tolak. Okey? Jadi, ayat matematik yang boleh kita buat begini ya. 0.9 tolak 0.55 sama dengan nilai yang ingin dicari. Okey, ini soalan yang okey, baiklah, cikgu akan tunjuk cara pengiraan perpuluhan. Langkah pertama, kita mesti pastikan titik perpuluhan pada lajur yang sama, pada satu garis yang sama. Kemudian kita isikan nilai 0.9 dan 0.55. Operasi tolak. Jadi, kalau kita lihat ini 0.9 sebenarnya 0.90. Baru kita akan nampak lebih jelas. Dan kita boleh mulakan penolakan. Okey, 0 tolak 5 tak boleh. Jadi kita akan pinjamkan dengan 9. 9 akan menjadi 8. Dan 1 diberi pinjam kepada 0. Dan nilai ini bertukar menjadi 10. 10 tolak 5 kita akan dapat 5. Dan 8 tolak 5 kita akan dapat 3. Kita tulis balik titik perpuluhan dan 0 di hadapan. Okey, pastikan titik perpuluhan pada lajur yang sama. Okey, jawapannya di sini adalah bezanya adalah 0.35. Contoh nombor 4, kita akan mengenal pasti masalah yang menggunakan kata kunci lebih daripada. Soalan nombor 4. Panjang seutas rantai tangan ialah 0.17 meter. Panjang seutas rantai leher ialah 0.38 meter lebih daripada panjang seutas rantai tangan itu. Berapakah panjang seutas rantai leher itu? Jadi, kita perlu mengenal pasti maklumat penting di dalam petikan. Okey, maklumat pentingnya ialah rantai tangan sifar 0.17 meter. Manakala rantai leher 0.38 meter lebih daripada rantai tangan. Soalannya, berapa panjang rantai leher? Okey, maklumat penting di sini, rantai tangan 0.17 meter. Rantai leher 0.38 meter lebih daripada rantai tangan
Berapa panjang rantai leher? Ini soalannya. Jadi kalau kita perhati dan fahami petikan ini atau soalan ini, dia nakkan kita cari panjang rantai leher. Okey, panjang rantai leher ni adalah lebih daripada rantai tangan, lebih 0.38. Jadi kalau kita faham soalan ini, panjang rantai leher sama kalau kita tambahkan panjang rantai tangan ni 0.17 tambahkan yang lebih ni 0.38 meter. Jadi dapatlah panjang rantai leher. Jadi kita akan buat operasi tambah. Okay, cikgu akan tunjukkan bagaimana pengiraan operasi tambah perpuluhan. Okey. 0.17 tambah 0.38. Langkah pertama untuk mengurangkan kesilapan, kita tulis dulu titik perpuluhan biar sama lajur, sama garis. Kemudian kita masukkan nilai perpuluhan 0.17 dan 0.38. Okey, kita tambah. Kita akan mula menambah dari sebelah kanan ke hadapan, ya. Jadi kita akan mulakan di sebelah kanan ni dulu. 7 tambah 8 adalah 15. Maknanya 1 di atas dan 5 di bawah. Kemudian kita akan tambahkan yang kedua ni pula. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 5. Salin balik titik perpuluhan dan sifar di hadapan. Jadi kita dapat jawapan panjang seutas rantai leher ialah 0.55 meter. Contoh yang terakhir, kita akan mengenal pasti masalah dalam bentuk pecahan. Soalan nombor 5. Ada 100 orang murid dalam kelab catur. 45 orang ialah murid perempuan. Nyatakan peratus murid lelaki. Baiklah, kita akan kenal pasti maklumat penting di dalam petikan. Ada 100 murid kelas catur. 100 murid kelab catur. Lima orang ialah murid perempuan. Nyatakan peratus murid lelaki. Okey. Maklumat penting di sini adalah 100 keseluruhan murid. 45 murid adalah perempuan. Peratus murid lelaki. Maknanya baki daripada 45 per 100 ini adalah golongan lelaki. Jadi soalannya hendak kita mencari peratus murid lelaki. Jadi ini maklumat penting. 100 keseluruhan murid, 45 adalah murid perempuan, bakinya adalah murid lelaki dan kena cari dalam bentuk peratus. Jadi langkah pertama kita kena cari berapa lelaki. Kalau nak cari berapa lelaki, maknanya kita akan tolak ke semua murid iaitu 100 tolak dengan 45 murid perempuan. Jadi kita akan dapat berapa murid lelaki. Jadi kita akan tolak dulu. 100 kita akan tolak 45 murid perempuan.
kita akan dapat 100 tolak 45. Sifar tolak 5 tak boleh, kita akan pinjam dengan sifar di sebelah pun tak boleh. Sifar ni kena pinjam dengan 100 ni lah. Jadi ini akan jadi kosong, sifar. Ini akan menjadi nilai 9. 9 ini kita bagi ini dari 10. Dari 10 tolak 5 kita akan dapat 5. 9 tolak 4 kita akan dapat 5. Jadi murid lelaki adalah 55 orang. 55 orang lelaki. Sekarang kita perlu tukarkan kepada peratus sebab soalan hendak kita jawab dalam bentuk peratus. Jadi 55 per 100. 100 adalah keseluruhan murid. 100. Jadi 55 per 100 kalau kita tukar kepada peratus adalah 55 peratus. Jadi peratus murid lelaki ialah 55%. Sekarang giliran murid-murid pula untuk mencuba menjawab soalan. Sila buat latihan di dalam buku aktiviti pada muka surat 73 sehingga 74. Murid-murid juga boleh membuat latihan tambahan di dalam buku teks pada muka surat 113. Sekian, terima kasih kerana menonton sehingga penghujung video ini. Sila share, like dan komen di bawah sekiranya boleh membantu dan memberi manfaat kepada orang lain. Stay safe, stop COVID-19, kongsi ilmu.